kita akan mula sebab masa pun sudah 11. Okey, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua murid yang hadir pada pagi ini, terutamanya untuk 4 batch tari dan juga 4 wawasan. Jadi hari ini ialah 5 Mei 2021, hari Rabu. Waktu matematik kita pukul 11 hingga pukul 12, 1 jam 2 waktu. Dan kita akan pincang beberapa latihan dalam buku teks, praktis kendiri untuk memantapkan lagi ataupun meningkatkan lagi penguasaan anda terhadap bab 1, 2, 3. Bab 1, 2, 3. Okey, jadi sebenarnya kalau kita bersemuka, memang saya akan berikan latihan dalam buku teks itu semua sepatutnya kita perlu buatlah. Tetapi memandangkan masa kita terhad, terutamanya beberapa tahun inilah sebab kita tidak ada bersemuka dan saya terpaksa mengurangkan latihan dalam buku teks. Lagipun awak tidak boleh hantar dan sebagainya. Jadi kita guna inilah. Okey. Jadi boleh nampak ke semua? Saya minta seorang jawab saya punya soalan. Mary Ling tadi yang paling awal masuk. Okey, boleh nampak ke saya punya paparan? Boleh, cikgu. Okey, terima kasih. Tapi muka awak saya memang tak ingat lah. Maaf lah. Terlalu ramai. 4 batch tari yang saya ingat ialah Nazim, dia yang kecil itu di depan saya selalu. Itu yang saya ingat muka dia. Yang lain saya rasa saya tak berapa ingat. Jennifer, mungkin ingatlah Jennifer Elisha. Tak ramai lah 4 batch. 4 wawasan pun ingat 2 orang, 1-2 orang saja. Sebab terlalu sedikit masa untuk kita bersemuka tahun ini. Harap nanti apabila buka sekolah pada pertengahan Jun, harap keadaan kita di sini ataupun di Sibu akan menjadi baik. Sudahlah, haraplah, itu harapan saya. Kita sama-sama berdoa lah. Tidak dapat kita teruskan keadaan macam ini lagi sebab hidup kita masih perlu teruskan lah. Okey. Jadi buka muka surat buku teks muka surat 45, muka surat 45. Okey, 45 praktis kendiri 2.1b. Semalam soalan 1 sudah. Okey, soalan 2. Okey, ada yang sudah, ada yang belum. ABC saya rasa sudah. Kita tengok DEF. Okey. D1, 2, 1, 3, asas 4, kita nak tukar kepada asas 6. Jadi nak tukar kepada asas 6, kita mesti melalui asas 10 dahulu. 10 dahulu. Okey. Jadi awak baca sekejap macam mana kita gunakan ini ya, asas 10. Okey. Jadi ini asas 10 lah. Kita akan tukarkan asas 4 bagi asas 10 dengan cara darab. Suatu asas lain bagi asas 10 darab. So dari kanan ke kiri 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2, 4 kuasa 3. Kenapa guna 4? Sebab asas dia 4. So kalau dari kiri 1 darab 4 kuasa 3 tambah 2 darab 4 kuasa 2 tambah 1 darab 4 kuasa 1 dan tambah 3 darab 4 kuasa 0. Dan ini saya dapati biasanya pelajar boleh buatlah kalau darab. So asas 4 bagi asas 10 di sini 103. Guna kalkulator kira 103. Daripada 103 asas 10 tukar kepada asas 6, kita bahagi. So awak ingat asas 10 bagi asas lain bahagi. So 103 bahagi 6, 17 perpuluhan. 17 perpuluhan sesuatu lah. 17,6 saya rasa, betul kan? 103 divide by 6. 17,16. So kita gunakan, kita tolak 17, yang paki itu kita darab dengan 6.
So baki dia 1. Baki dia 1. Okey, lepas itu 17 bahagi 6 kita dapat 2 perpuluhan lebih. 2 perpuluhan lebih dan perpuluhan itu kalau darab 6 kita dapat baki 5. Ingat, kalau asas 6 dia tidak boleh ada digit 6 ke atas. Paling besar digit 5 dalam asas 6. Kemudian 2 tidak boleh bahagi 6, kosong. So baki dia terus 2. So baca dari bawah ke atas, ingat bawah ke atas, 2, 5, 1, asas 6. So latihan ini awak kena buat dalam buku latihan awak. Buat di depan buku latihan, sambung dari depan itu. Praktiskan diri 2.1b itu. Okey, ini latihan yang saya minta ayu buat kan, soalan 1, 2, 3, 4, 5. Ini latihan yang saya minta ayu buat. Dalam buku latihan, buat dalam buku latihan. Okey. Okey, kemudian untuk soalan 2E. 1, 1, 3, 4, asas 5 tukar kepada asas 8. So 1, 1, 3, 4 tukar kepada asas 10 dulu. 1 darab 5 kuasa 3, ini asas 5. Tambah 1 darab 5 kuasa 2. Tambah 3 darab 5 kuasa 1. Tambah 4 darab 5 kuasa 0. Dan jumlah dia 169, asas 10. 169, asas 10. Dan tukar daripada 169 tukar kepada asas 8, kita bahagi 8. So 169 bahagi 8, kita dapat 21. 21 perpuluhan. Perpuluhan, ada perpuluhan di situ. Okey. Dan perpuluhan itu kita darab 8, kita dapat 1. Lepas itu 21 bahagi 8, 8, 2, 16 kan. So baki dia 5. Dan akhir sekali 2 tidak boleh tolak 2 tidak boleh bahagi 8, so kosong lah. Kita mesti buat sampai kosong kemudian baki dia 2. So jawapan 2, 5, 1, asas 8. So kalau kita tengok jawapan D, jawapan E itu kebetulan sama tapi asas berlainan lah. No? Dan kalau anda sudah buat, you semak jawapan bersama-sama kita. Okey, untuk F321 asas 9 tukar kepada asas 4. Kita tukar kepada asas 10 dulu. 3 darab 9 kuasa 2 tambah 2 darab 9 kuasa 1 tambah 1 darab 9 kuasa sifar. So jumlah dia 262. 262 asas 10 dan kita tukar balik kepada asas 4. So bahagi 4. 262 bahagi 4, 65 perpuluhan. Perpuluhan 5 kalau tak silap. So perpuluhan 5 darab 4, baki dia 2. 65 bahagi 4, 16.25. Darab 4, perpuluhan 25 darab 4, baki dia 1. 16 bahagi 4, 4. Ini kosong baki dia. 4 bahagi 4, 1. Baki dia kosong. 1 tak boleh bahagi 4, so kosong di bawah. So terus baki dia 1 ke tepi ya. So jawapan 1, sifar, 1, 2. Asas 4. 1, sifar, 1, 2, asas 4. Kalau ada yang tak boleh ikut, tolong maklumkan cikgu. Terima kasih kerana anda hadir pada pagi ini. Dan satu lagi ialah kena jaga kesihatan, jaga baik diri, jangan pergi mana-mana. Kerana kalau kita tengok Sibu ini masih lagi apa kita kata virus itu masih agresif lah dan dia sudah berada di community, bukan di kawasan tertentu saja, dia sudah berada di community. So saya rasa itu sangat penting untuk kita jaga diri dengan baik, stay safe. Kalau boleh, stay di rumah sahaja. Jangan pergi mana-mana. Kecuali ada urusan yang sangat-sangat penting. Saya rasa untuk awak memang tak ada lah sangat-sangat penting kan. Okey. So, sama-sama kita berdoa lah. Okey, sudah? Boleh saya teruskan? Boleh ya? Okey ya? Kita sambung Okey. Jadi kita pergi soalan 3.
Dia kata tukar nilai digit 5 dalam nombor 154 kepada nombor dalam asas 3. Okey. Jadi ini kita hanya tukar nilai kepada digit 5 saja. Digit 5 di dalam asas 6, berapa nilai dia? So, digit 5 ini saya gariskan. 5 darab 6 kuasa 1. Ini kalau dari kanan kira ke kiri, 6 kuasa 0, 6 kuasa 1. Tengah-tengah 6 kuasa 1. So, 5 darab 6 kuasa 1 ialah 30. Ini 30 dalam asas 10. Kita tukar kepada asas 3. Ini bukan seluruh nombor, dia hanya digit 5 saja kita kira. So, ambil digit 5 lah. Dia kata digit 5 lah. So, 30 asas 10, kita tukar kepada asas 3. So, kita bahagi 3. 30 bahagi 3, 10. Baki dia kosong. 10 bahagi 3, 3. Baki dia 1. 3 bahagi 3, 1. Baki kosong. 1 tak boleh bahagi 3, so kosong di bawah. Baki 1 ke kanan. So, jawapan 1 sifar, 1 sifar. Asas 3. Soalan 3 senang. Saya harap esok ujian kita itu, perkara yang penting ialah langkah kerja. Mesti kemas. Mesti ikut langkah kerja yang betul, tersusun. Okey, jadi maka untuk ujian esok itulah. Kalau nanti tak ada lagi ujian pertengahan di sekolah, katakan buka sekolah Jun itu masih tak buka, tak ada exam, saya akan guna markah itu sebagai rujukan. Kalau perlu keying apa-apa markah, saya akan gunakan markah ujian topikal esok itu. Bab 1, 2, 3. Kalau you nak buat ulang kaji, buatlah ulang kaji bab 1, 2, 3. Semua latihan daripada buku teks. Soalan itu ubah suai daripada latihan dalam buku teks. Awak boleh fokus kepada apa yang telah kita uji dalam ujian topikal 1, 2, 3. Sebab lebih kurang sama. Seolah-olah kita uji sekali lagi lah untuk esok. Dan esok kita ada 3 waktu. 7.30 hingga 9. Pukul 7.30 hingga pukul 9. Pada akhir nanti saya akan beritahu apa perlu awak buat esok. Pada akhir nanti saya akan beritahu. Okey, soalan 4. Tukarkan setiap nombor berikut kepada nombor dalam asas 8. So, kalau awak masih ingat, kita ada satu jadual sebenarnya. Kalau asas 2 bagi asas 8, dia boleh terus. You boleh rujuk kepada nota bab 1 yang saya beri kepada awak. Ada ini ya. So, kita kira dari kanan ke kiri. 3 digit kita bahagikan. Contohnya A, 111 101 asas 2. So, saya potong dari kanan. 3 digit, potong garis putus-putus. 3 digit, potong lagi. Jadi kalau kita tengok tepang ini, 111. 111 kalau rujuk kepada jadual, ialah 7. Kalau 101, 5. So, jawapan 75. Bukan 75. 75 asas 8. Bacaan dia bukan 75. Kalau 75 itu asas 10. Kalau asas lain, contohnya 75 asas 8 ini, kita kena baca macam ini. 75 asas 8. Kita tidak boleh baca 75 asas 8. 70, kalau ada puluh itu maksudnya asas 10. So, kita baca 75 asas 8. Okey, B, 111 sifar asas 2. Okey ya. Okey. So, potong juga 1110. So, dari kanan kita potong 3 digit 110. Dan sebelah kiri ini tinggal 1 saja, iaitu 1. So, apa maksud 1? Ramai akan kata 100. Bukan, tapi dia 001. Dia memang kena kira 3 digit, 3 digit. So, di sebelah kiri ini, dia tinggal 1 digit saja. So, depan dia kita tambah 0 lah. So, 001. 001 asas 2 ini dalam asas 8 ialah 1. 110 asas 2 dalam asas 8 ialah 6. So, jawapan 16 asas 8. 16 asas 8. Untuk soalan C sama juga 3 digit potong 3 digit potong garis putus. So, depan itu tinggal 1 saja. So, 0 tambah di depan.
supaya menjadi 3 digit lah. So 011 ialah 3, 110 6, 111 7. So jawapan 367 asas 8. Untuk T sama juga 101 010. Kita bahagikan 101 5. Okey. Lepas itu 010 2. So jawapan 52 asas 8. 52 asas 8. Kemudian untuk I 111 sifar. So ini senanglah. 111 7. Sifar. So 7 sifar asas 8. 7 sifar asas 8. Dan akhir sekali 111 sifar 1 sifar 1 sifar 1. Kita pecah kepada 3 lah. Okey, 3 digit, 1 kumpulan lah macam itulah. So yang tepang ini 7, tengah itu 2, belakang itu 5. 7, 2, 5, asas 8. Okey, kaedah ini hanya boleh digunakan apabila kita buat penukaran dari nombor asas 2 bagi 8 atau 8 bagi 2. Itu saja. Asas lain tak boleh guna cara ini ya. Cara ini khas untuk 2 bagi 8, 8 bagi 2. 2 bagi 8, 8 bagi 2. 2 bagi 8, 8 bagi 2. Okey ya? Okey, soalan 5. Soalan akhir sekali. Asas 8 tukar kepada asas 2 sekarang. Ini dia. Asas 8 bagi asas 2, 43 asas 8. So, kalau kita tengok digit 4, kalau tukar kepada asas 2 ialah 100. Guna jadual dalam nota yang saya beri ya. Ada satu jadual di situ. And then digit 3 ialah 011. So, kita tulis 100 011 asas 2. Dan kalau you tengok cara saya tulis, memang saya sudah asingkan 3 digit supaya awak boleh baca dengan lebih jelas. Untuk bahagian B 112, 1 itu maksudnya 001, 001, 010. Tapi untuk apabila kita tulis dalam asas 2, depan sekali ini sifar-sifar 1. Sifar-sifar depan tak payah tulis So kita mula 1 di sini 1 tulis di sini. Okey, lepas itu tengah itu sifar-sifar 1, belakang itu sifar 1 sifar belakang ikut asas 2. Ingat, asas mesti tulis. Tak tulis asas, salah. Tak tulis asas, salah. Yang penting ini, tepang ini 00 tak payah tulis kan. Mana ada orang tulis kalau 10, awak tulis 010 kan. So 0 depan tak payahlah. Okey. Lepas itu kita tengok yang 5, 7 asas 8. 5, 7 asas 8. 5 kita boleh isi 1 sifar 1. 7 itu kita isi 111. So jawapan 1 sifar 1, 111 asas 2. Ya. Lepas itu D 1217. 1 ialah 1 lah ataupun 001, tapi 00 memang nanti kita tak tulis lah. Lepas itu 2 itu ialah sifar 1 sifar, 1 itu sifar-sifar 1, 7 itu 111. Jadi jawapan gabung semua memang panjang, saya tahu memang panjang, tapi tepang sekali punya sifar-sifar itu tak payah tulis Sifar itu tak payah. Okay, so jawapan ialah jawapan dia ialah 1 sifar 1 sifar, sifar-sifar 1, 111 asas 2. Okey, untuk I 635 asas 8. Okey, so anda tukarlah. 6 itu 1 sifar, 3 itu sifar 1 1, 5 itu 1 sifar 1. So gabung semua 1 sifar, sifar 1 1, 1 sifar 1 asas 2. Kalau di tepang itu ada sifar tapi dia di tengah, di kedudukan tengah atau belakang, itu masih kita perlu tulis kecuali di depan sekali. Digit depan sekali, kalau depan dia ada sifar itu tak payah tulis. Mungkin anda tanya, asas 8 bagi asas 2, bolehkah saya buat macam ini? Asas 8 saya tukar kepada asas 10 guna kaedah darab. Kemudian daripada asas 10 bagi ke asas 2 bahagi. Bolehkah? Boleh, tapi awak perlu buat 2 proses. Dan langkah kerja dia memang lebih panjang. Tapi kalau awak boleh ingat jadual ini,
8 pergi 2, 2 pergi 8, kita boleh guna bentuk jadual macam ini, sekelip mata kita boleh dapat jawapan. Up to you, awak boleh gunakan cara tadi yang saya sebut, asas 8 pergi 10, 10 pergi 2. Ataupun soalan 4 tadi, asas 2 pergi asas 10, 10 pergi 8. Boleh juga. Tapi langkah dia lebih panjang lah. Okey, kemudian akhir sekali ialah 2, 4, 3 asas 8. So, jawapan kita kosong di depan sekali tak perlu. So, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 asas 2. Saya harap semua lengkapkan latihan ini ya. Jadi nanti ambil gambar. Gambar yang perlu awak ambil untuk hantar pada pagi ini ialah praktis kendiri 2.1b. Soalan 1 hingga 5. Soalan 1 hingga 5 sebab ini latihan yang saya suruh semalam kan. Jadi ini yang perlu awak hantar lah. Ingat dah, hantar. Okey, 1 hingga 5. Soalan 1 hingga 5. Belum ada lagi latihan yang perlu awak ambil. Nanti saya akan beritahu lagi kalau ada lah. Tapi ini praktis kendiri 2.1b. 2.1b Soalan 1 hingga 5 awak ambil gambar dan hantar. Nanti pukul 12. Pukul 12 nanti awak hantar. Sila hantar dengan segera lah sebab saya perlu buat laporan. Untuk laporan. Okey, seterusnya kita akan bincang juga praktis kendiri 2.1c. 2.1c praktis kendiri. Muka surat 48. 48 kita you buka ke muka surat itu and then buat sekarang. Sama-sama kita buat sama-sama kita buat. Semua soalan 1 dan soalan 2. Soalan 1 dan soalan 2. So mungkin sebelum kita bincang saya bagi awak beberapa minit lah, 5 minit untuk buat muka surat 48 tanpa tolak. Hari itu majoriti kebanyakan boleh kata majoriti lah pelajar yang buat tanpa tolak itu yang saya semak memang boleh buat. So ini buat sekali lagi. Dalam buku latihan terus tulis tajuk praktis kendiri 2.1c, kemudian tulis tarikh hari ini 5 Mei 2021 and then jawab soalan 1A langkah dia, B langkah dia. And then nanti kita semak jawapan bersama-sama. 5 minit daripada sekarang. Boleh Nah, kalau ikut langkah saya memang macam inilah. Tolong ikut langkah seperti saya buat. Saya ada tunjukkan soalan 1 A, B, C, D lah. Awak rujuk dan ikut langkah saya. Okey, teruskan.
Jadi kepada rakan yang belum masuk lagi, sebenarnya mereka masih boleh masuk, tapi saya rasa maksud mereka memang ini tidak berniat nak masuk lah. Okey. Empat wawasan pun ramai tidak ada. Macam mana ini? Okey. Teruskan. Dan satu lagi perkara iaitu saya dapati majoriti pelajar boleh memahami bab 2 dengan lebih baik berbanding bab 1. Bab 2 asas nombor, majoriti pelajar boleh kuasai dengan lebih baik lah berbanding dengan bab 1. Bab 1 memang agak teruk lah. Okey, so harap perbincangan kita semalam untuk bab 1 itu sebenarnya minggu lepas hari Khamis pun sudah mula dan sambung semalam, terutamanya pemfaktoran. Saya harap lebih ramai sudah boleh kuasai dengan lebih baik. Bab 2 memang okey lah, lebih baik. Tapi bab 3 semalam pun ada okey, tapi masih ada yang lemah lah. So saya harap lepas itu kita akan bagi bab 3 juga untuk bincang beberapa latihan dan harap semua boleh jawab dengan boleh lebih memahami lah selepas kita buat latihan dalam buku teks. Kemudian untuk cuti minggu depan itu, cuti hari raya 1 minggu kan, anda akan diberi latihan dalam buku latihan, buku kerja. Buku kerja itu saya akan beri latihan minggu hadapan. Kepada yang menyambut hari raya itu, sambut 1 hari cukup lah. Yang hari lain boleh sambung latihan. Kepada yang tidak menyambut hari raya, bolehlah buat buku kerja itu, akan saya berikan. Ingat sesiapa yang belum ambil nota itu sila pergi ke pondok keselamatan sekolah ambil bila-bila masa. Bila-bila masa. Sebut nama, sebut kelas, mereka akan beri kepada awak. Anda tidak semesti pergi sendiri, anda boleh minta ibu bapa anda. Semasa waktu balik dari kerja ke, ataupun pada awal pagi sebelum pergi kerja ke, boleh. Boleh ambil, boleh pergi ambil. Okey, boleh faham ke? 4 wawasan. 4 wawasan yang saya nampak yang bagus setakat ini ialah Nisterina. Ia punya ujian topikal memang nampaknya okey lah. Nisterina, and then Jennifer pun okey. Yang lain itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. So menjadi kita tidak boleh menilai betapa ataupun berapa di mana tahap dia.
Okey, so saya rasa cukup 5 minit sudah, lebih daripada 5 minit. Saya rasa 7 minit sudah, tadi 11.24, sekarang 11.31, 7 minit. Okey, so kita mula hitung nilai bagi setiap operasi tambah yang berikut. Di sini kalau kita tengok latihan kita, dia memang ada semua asas, asas 2 hingga asas 9. So untuk asas 2, 11 tambah 10. Sorry, 11 tambah 1 sifar. So kita susun seperti kita buat operasi tambah yang biasa. 1 tambah sifar, 1. 1 tambah 1, bukan 2 kan? Sebab asas 2 tak boleh ada digit 2. So 1 tambah 1 menjadi 10. Ataupun 1 sifar. So jawapan 1 sifar 1. Okey, untuk B, 1 sifar 1 tambah 1 sifar. Okey, so kita mula daripada sebelah kanan. 1 tambah sifar 1. 1 tambah 1, 1 sifar ataupun 10. So kita tulis sifar lah. Anjak 1 ke depan. So 1 tambah sifar tambah 1, 10 juga kan? So tambah 1 ke depan. 1 tambah 1 tambah 1, 11. 11 tambah 1 ke depan. 1 tambah 1 tambah 1, 11 lagi. Tapi tidak ada lagi depan. So 11 teruslah akhir dia. So jawapan ialah 1, 1, 1, sifar, sifar 1, asas 2. Kemudian untuk C, asas 3 pula. Asas 3 tidak boleh ada digit 3, ingat. So 2, 1 sifar tambah 1, 2, 1. Okey, so sifar tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. Tak boleh 3 kan? So 3 tolak 3. Kosong lah sifar. Dan tambah 1 ke depan. 1 ke depan itu tambah 2 tambah 1 menjadi 4. Kan? 4 tolak 3, 1. So tambah 1 ke depan, so 1, 1. 1-1. Ini yang perlu ambil perhatian kadang-kadang kita try di sini ya. So, jawapan 1-1 sifar 1 asas 3. Kemudian untuk D, 1-1-1-2 tambah 1 sifar 1. Ini asas 3. So, 2 tambah 1, 3. 3 tak boleh ya. So, tolak 3. Kosong. Lepas tolak, kita tambah 1 ke depan. So, 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. Dan depan 1. So, 1, 2, 2 sifar asas 3. 1, 2, 2 sifar asas 3. Okey, D sudah. E, 1, 3 tambah 1 sifar asas 4. Asas 4 tidak boleh ada digit 4 dan seterusnya. Paling besar digit 3. Okey, 3 tambah sifar 3. 1 tambah 1, 2. So, 2, 3 asas 4. 2, 3 asas 4. Okey, F, 1, 3, 3 sifar tambah 1, 1, 2 sifar. Okey, sifar tambah sifar, sifar. 3 tambah 2, 5. 5 tak boleh ya. So, 5 tolak 4. Sebab ini asas 4. So, tinggal 1. 1 di sini. Tapi selepas tolak, kita kena tambah 1 ke depan. 1 tambah 3 tambah 1, 5 juga. So, 5 tolak 4, 1. So, tambah 1 ke depan. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Boleh. So, 3, 1, 1 sifar. Asas 4. Okey. Dan kita sambung untuk G, ini asas 5 pula. Okey, so 4, 2, 3 tambah 1, 3 sifar. 3 tambah sifar, 3. 2 tambah 3, 5. 5 tak boleh ya. Asas 5 tak boleh ada 5. So tolak 5, kosong. Tambah 1 ke depan. Yang tambah 1 ke depan itu tambah 4, tambah 1, 6. 6 tolak 5. 1, kan? 6 tolak 5, 1 So, anjak 1 ke depan, so 1. So, 1, 1, 0, 3. 1, 1, 0, 3, asas 5. Untuk H, 2, 3, 2, 4, 4, tambah 2, 0, 3, asas 5. Okey, 4 tambah 3, 7. Ini 7 tak boleh ni kan? 7 tak boleh. Jadi, kita 7 tolak 5 lah. 7 tolak 5. 7 tolak 5 ialah 2. Lepas itu 4 tambah 0. Kosong lah. Kenapa kosong Sebab tadi 7 tolak 5, 2. Dia kena tambah 1 ke depan. So 1 tambah 4, 5. 5 tolak 5, kosong. Tambah 1 ke depan. Sama juga. Tambah 2, tambah 2, tambah 1 yang tambah ke depan itu menjadi 5. 5 tolak 5, kosong. Tambah 1 ke depan. 1 tambah 3, 4. So jawapan 4002 asas 5. Ini nanti pun kena ambil gambar untuk hantar.
Muka surat 45 tadi dengan 48 sekarang. Ambil dua gambar ini untuk hantar lah. Sebagai record. Okey, sebagai bukti juga. Okey, kemudian kita bagi I 351 tambah 122 asas 6. So jawapan dia 513 asas 6. Digit paling besar 5, tak boleh melebihi 5. 513 asas 6. Kemudian J 123 tambah 5 sifar. Asas 6. So jawapan dia 213. 213 asas 6. Untuk K 166 tambah 253. Jawapan dia 452. 452 asas 7. Dan untuk L 633 tambah 15 sifar asas 7. Lepas tambah 3 tambah sifar 3. 3 tambah 5 8. 8 ini kena tolak 7. Paki dia 1. So kita tambah 1 ke depan. So 1 ke depan tambah 6 tambah 1 8 lagi. Tolak 7 paki dia 1. Tambah 1 ke depan. So ada 1 di depan. So jawapan 1113. 1113 asas 7. Okey. Dan untuk M boleh ya? Okey, untuk M 1713 asas 8 tambah 1 sifar 5 asas 8, kita dapat 2 sifar asas 8. Untuk N 453 tambah 262, jawapan 735. 735 asas 8. Contoh di sini 3 tambah ini untuk N 3 tambah 2 5, tak ada masalah ini. Tapi yang tengah-tengah ini 5 tambah 6 11. 11 kena tolak 8 lah. 3 baki dia. Tambah 1 ke depan, tambah 4 tambah 2 7 semuanya. Untuk O 183 tambah 17 menjadi 211 asas 9. 211 asas 9 dan akhir sekali P 57 sifar 3 tambah 75 sifar. Ini asas 9. Jawapan dia 6553. 6553. Contoh tadi 7 tambah 7 sini 14. 14 tolak 9 ialah 5 baki dia. Tambah 1 ke depan so 6. 6553 asas 9. Ini soalan nombor 1. Penambahan. Okey, operasi tolak. Operasi tolak untuk soalan 2. Kita semak bersama. Boleh ya? Boleh saya sambung? Sudah siap semua? Soalan 1. Muhammad Daniel, sudah? Halo? Oh, sudah. Gracie sudah? Gracie 4 base tadi. Ini buka sana orang tak ada. Nur Hayati 4 base tadi. Sudah? Okey, bagus. Okey, kita sambung soalan nombor 2. Operasi tolak. 1111 tolak 1 sifar. Ini asas 2. Okey, so kita tengok soalan ini. Yang lain tu saya bincang jawapan saja. Okey, kita tengok ini kita mesti susun seperti kita buat operasi tolak yang biasa. Tapi ini asas 2. Kita mula dari kanan. 1 tolak sifar. 1 tolak 1 sifar. 1 masih 1. Depan pun 1. So jawapan 1 sifar 1. Tak ada masalah. Kemudian kita tengok B. 1 sifar 1 tolak 1 sifar 1. 1 tolak 1 sifar, 1 tolak sifar 1. Ini kosong tolak 1. Tak cukup kan? So kita pinjam dari depan. Apabila pinjam dari depan, awak kena ingat dia bukan pinjam 10. Dia bukan asas 10. Ini asas 2, maksudnya kalau pinjam 1 dari depan, dia ialah 2. Dia ialah 2. Sebab ini asas 2, so pinjam dari depan, itu menjadi 2. Kalau asas 5, dia menjadi 5. Asas 4 jadi 4. So 2 di sini. 2 tolak 1, 1. Yang depan ini 1 ini telah dipinjam. Tak adalah kosong. Sudah dipinjam. So jawapan 110. 110. Yang boleh buat kesilapan ialah, yang saya nampak lah, kesilapan ialah biasanya pelajar apabila pinjam ke depan, pinjam dari depan itu dia kata 10. Bukan 10. Kena tengok asas dia. Kalau asas 2, pinjam dari depan maksudnya pinjam 2.
Asas 5 pinjam 5. Asas 8 pinjam 8. Oh? So jawapan C 1, 2, 2, 2 asas 3. Jawapan D 1, 2, 1 asas 3. Kemudian jawapan E 1 sifar asas 4. Jawapan F 3 sifar 2 asas. Okey, kita tengok ini ya. 1030 asas 4 tolak 122 asas 4 ini ya. Okey. Ya. Jadi 0 tolak 2 tak cukup. So kita pinjam dari depan menjadi 4. 4 tolak 2 2. Yang 3 ini sudah dipinjam 1 tinggal 2. 2 tolak 2 0. 0 tak cukup tolak 1. Pinjam dari depan menjadi 4. 4 tolak 1 3. Dan depan itu sudah dipinjam tak ada lagi lah. So 302 asas 4. Kemudian jawapan G 323 asas 5 dan jawapan H 1141 asas 5. Jadi esok masih ada tanpa tolak dan saya memang ambil daripada di sinilah. Okey. Kalau ubah pun mungkin perubahan yang kecil tentang digit lah. So yang penting awak memahami ya. Memahami kemahiran itu. Memahami kemahiran. Okey, so itu H. Okey, kita sambung I. Jawapan I ini asas 6 3531 tolak 114. Jadi kita tengok ini 1 tolak 4 tak cukup. So pinjam 1 dari depan ialah 6. 6 tambah 1 7. 7 tolak 4 3. Lepas itu yang seterusnya 3 telah dipinjam 1 ke belakang tadi menjadi 2 sekarang. 2 tolak 1 2. 2 tolak 1 1. Maaf. Okey, lepas itu 5 tolak 1 4. Tak ada masalah. 3 masih 3. So jawapan 3 4 1 3 asas 6. J 1 1 sifar 3 asas 6. K 5 4 5 3 asas 7. L 6 3 1 3 asas 7. Okey ya. Dan M 1 M ialah asas 8 Okey, kita tengok 1753 tolak 1 sifar 5. So 3 tolak 5 tak cukup. So pinjam 1 dari depan. Pinjam 1 dari depan ialah pinjam 8. 8 tambah 3 11. 11 tolak 5 6. Kemudian ini 5 ini telah pinjam 1 ke belakang. So dia tinggal 4. 4 tolak 0 4. 7 tolak 0, 7. 1 tolak 1, 0. 0 tak perlulah. So, 7, 4, 6 asas 8 untuk M. Dan untuk N, jawapan 4, 2, 0, 1 asas 8. Untuk O, 6, 4, 5 asas 9. Ini tak ada masalah juga. Dan akhir sekali P, 1, 4, 4, 3 asas 9. Okey, kita tengok 8703 tolak 7250 3 tolak 0 3. 0 tolak 5 tak boleh, pinjam 1 dari depan menjadi 9. 9 tolak 5 4. Okey, 7 telah dipinjam ke belakang 1 tinggal 6. 6 tolak 2 4. 8 tolak 7 1. Senang saja kan? Hanya 1 kali pinjam saja. So 1 4 4 3 asas 9. So soalan 1 soalan 2 selesai semua. Okey ya? Boleh? Okey, kalau boleh sekarang kita pergi bab 3. Bab 3 saya hanya pinjam 1 atau 2 tempat lah yang perlu kita ambil perhatian sikit lah. Sudah? Okey ya? Nanti awak boleh sambung lah. Okey, so sekarang saya nak sambung latihan bab 3 sekejap. Bab 3. Okey. So awak buka kepada buku teks muka surat 69. 69. 69 Ya, bab 3. Okey, kita tidak pincang semua. Saya terus pergi muka surat 69 latihan 3.1i.
Muka surat 69 3.1 ya. Yang ini saya nak pinjam sebab ada pelajar semalam ujian topikal 3 itu dia tak boleh tulis. Dia tak boleh tulis Okey. So 69 muka surat 69 praktiskan diri 3.1i. Okey, soalan 1. Tulis akas songsangan dan kontrapositif bagi setiap implikasi yang berikut. So, implikasi dia ialah jika X tambah 3 lebih besar daripada 2, maka X lebih besar daripada negatif 1. Bagaimana tulis akas? So, akas ialah terbaliklah. Daripada implikasi itu depan pergi belakang, belakang pergi depan. So, jawapan jika X lebih besar daripada negatif 1, yang tadi di belakang itu pergi ke depan, maka yang depan itu pergi belakang. X tambah 3 lebih besar daripada 2. Jika maka masih sama. Yang lain ialah depan pergi belakang, belakang pergi depan. Dia tukar. Itu ialah akas. Tukar bulat-bulat. Tapi untuk songsangan. Songsangan kita kena rujuk kepada implikasi. Implikasi kita ialah ini jika S tambah 3 ini. Ini ialah implikasi. So, kalau buat songsangan, kita tengok implikasi. Apa perlu kita ubah? Kita ubah menjadi negatif. Maksudnya, ialah jadi bukan, lebih besar jadi lebih kecil, sama dengan jadi tidak sama dengan. Itu maksud dia. Jadi, kita masih ikut urutan implikasi. Jika X tambah 3, lebih besar menjadi lebih kecil atau sama dengan. Jika X tambah 3, lebih kecil sama dengan 2, lebih besar. Songsangan dia lebih kecil sama dengan. Maka X lebih besar ini menjadi X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan negatif 1. Okey Jika X tambah 3 lebih kecil sama dengan 2, maka X lebih kecil sama dengan negatif 1. Itu ialah songsangan. Songsangan di sini bermaksud negatif. Negatif untuk implikasi. Negatif untuk implikasi Okey, kemudian kita tengok kontrapositif. Kontrapositif kita tengok akas pula. Sama cara dia, bentuk negatif akas. Okey, jadi kontrapositif kita tengok akas Jika S lebih besar negatif 1, dia menjadi jika S lebih kecil sama dengan negatif 1, maka X tambah 3 lebih besar 2 menjadi lebih kecil sama dengan 2. Jadi awak sentiasa ingat, songsangan tengok implikasi, tapi dia negatif. Kontrapositif tengok akas, tapi dia negatif. Negatif maksud di sini negation lebih besar jadi lebih kecil sama dengan, lebih kecil menjadi lebih besar sama dengan jadi tidak sama dengan, ialah jadi bukan, betul jadi salah, macam itulah. Itu maksud negatif. So ada 4 ayat di sini penting implikasi, akas, songsangan, kontrapositif. Ini belum cerita benar palsu lagi itu. Benar palsu itu kena tengok jadual. Dalam bab 3, cikgu memang telah berikan satu jadual. Boleh rujuk di sana. Okey Untuk B, sama juga implikasi dia jika K tolak 3, K tambah 4 sama dengan sifar mempunyai 2 punca berbeza. Maka hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan sifar ialah negatif 1. Okey, akas dia terbalik. Jika hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan sifar ialah negatif 1, maka K tolak 3, K tambah 4 sama dengan sifar mempunyai 2 punca berbeza. Letih jika maka terbalik saja akas. Okey. Lepas itu songsang. Songsangan kita tengok implikasi ini. Songsangan kita rujuk ini So songsangan dia ialah susunan dia sama tetapi kita menafikan negatif.
Mempunyai menjadi tidak mempunyai. Ada nampak? Mempunyai menjadi tidak mempunyai. Lepas itu, ialah menjadi bukan. Ialah menjadi bukan. Jadi jika K tolak 3, K tambah 4. Okay. Oh, saya rasa... Okey. Kita tengok bahasa bunyi sebab soalan BI dengan PM dalam buku teks memang lain. So, kalau you tengok bahasa Inggeris, saya punya jawapan tidak sama dengan bahasa Melayu. You jangan betulikan bahasa Inggeris sebab buku teks bahasa Inggeris untuk soalan ini memang ini. So, saya memang berlainan. Okey, songsangan kita tengok ini. Jika K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0, tidak mempunyai. Tidak mempunyai dua punca berbeza. Mempunyai menjadi tidak mempunyai ya. Lepas itu, maka hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama 0 bukan negatif 1. Ialah jadi bukan. Ialah jadi bukan. Itu songsangan. Dan akhir sekali, kontra positif. Sama juga. Kontra positif, tengok akas. Tengok akas. Okey, jika hasil tambah punca bagi K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0, ialah menjadi bukan negatif 1, maka K tolak 3, K tambah 4 sama dengan 0 tidak mempunyai dua punca berbeza. Tidak mempunyai. So, itu dia. Kontra positif. Itu untuk A dan B. C awak sambung lah. Kita tak sempat nanti kalau bincang semua. C awak sambung. So, hari ini awak punya latihan ataupun kerja rumah ialah praktis kendiri 3.1i. 3.1i ya. Terutamanya soalan yang kita tak jawab semua itulah. Okey, C ini. Okey. Kemudian kita pergi ke soalan 2. Inilah yang saya uji semalam. Kan soalan A ini. Jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi implikasi dia terus, inilah ayat yang pertama, ini memang implikasi ya. Jika 2 ialah faktor bagi 10, maka 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Mesti ikut bulat-bulat. Tidak boleh tambah, tidak boleh tokok tambah sendiri. Tak boleh ya. Ataupun kita buang sesuatu perkataan, tak boleh. Apa yang dia beri, 100% sama. Mesti ikut. Akas, jika 10 boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 ialah faktor bagi 10. Terbalik dengan implikasi lah. Lepas itu songsangan, kita tengok implikasi. Sama tapi ialah jadi bukan. Jika 2 bukan faktor bagi 10, maka 10 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Kontra positif, negatif kepada akas. So, kita tengok akas. Jika 10 boleh menjadi tidak boleh. Tidak boleh dibahagi tepat dengan 2, maka 2 bukan faktor bagi 10. Dan kebetulan di sini semua benar. Okey, so semalam memang ada belajar buat dengan baik lah. Tapi masih ada belajar mungkin tak boleh tulis. So ingat, ini cara dia. Tulis dulu implikasi, lepas itu baru tulis benar palsu. Akas, benar palsu. Songsangan, benar palsu. Kontra positif, benar palsu. Tapi kebetulan sini semua benar. Itu cara kita tulis. Itulah sebabnya saya bagi awak satu jadual kan. Ujian semalam itu. Itu yang sepatutnya awak tulis. So, BCT awak buat macam ini juga. Soalan 2 BCT. Itu sebagai kerja rumah awak. Kerja rumah awak. Okey. Satu lagi yang ingin saya pergi ialah dah? Sekejap saya cari mana latihan itu. Ini. Okey, muka surat 79. Muka surat 79. Latihan 3.2C. Latihan 3.2C ya. Okey, kita sambung. Ini awak buat
3.2C. Ini yang saya nak, yang ada kaitan dengan semalam. Okey. Yang ada kaitan dengan semalam. Ini 3.2C ya, muka surat 79 dengan 80. Okey, so di sini kita tengok soalan 1A. Premis 1. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital. Premis 2. Privina seorang murid 4 amanah. Jadi bagaimana kita cari kesimpulan? Saya benar bincang sebenarnya. Kalau soalan itu premis 1 ialah semua, kita potong semua. Semua ini kita potong. Saya highlight maksudnya saya potong. Okey, lepas itu kita cari premis 1, premis 2. Apa perkataan yang sama? Apa perkataan yang sama? Murid 4 amanah. Murid 4 amanah. Ada tak? Ini yang sama. Saya highlightkan. Murid 4 amanah. So, yang sama itu kita potong. Lepas kita potong semua, kita potong perkataan yang sama. Okey? Dan perkataan yang belum kita potong itu ialah jawapan kita. Contoh di sini, Privina seorang menggunakan buku teks digital. Jadi bagaimana kita gabung menjadi satu ayat yang bermakna seorang tak perlulah. So Privina menggunakan buku teks digital. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Kemudian untuk contoh soalan B, kalau B ya, jika Kaimen menjadi Johang dalam pertandingan jatuh peringkat negeri, maka dia mendapat hadiah tunai RM200. Premis 2, Kaimen menjadi Johang dalam pertandingan jatuh peringkat negeri. Jadi kalau tadi semua, sekarang ialah jika maka. So jika maka kita potong. Dia hanya ada dua keadaan, sama ada semua atau jika maka. So kalau semua kita potong, jika maka pun kita potong. Lepas itu kita cari mana perkataan yang sama. Kaimen menjadi Johang dalam pertandingan jatuh peringkat negeri. Ini sama dengan premis 2. Kaimen menjadi Johang dalam pertandingan jatuh negeri, peringkat negeri. Sama. Kan? So apakah jawapannya? Apakah perkataan yang tinggal? Dia mendapat hadiah tunai RM200. Tapi siapa itu dia? Kaimen kan? So jawapan kesimpulan di sini, Kaimen mendapat hadiah tunai RM200. Itu cara kita buat ayat yang tinggal. Dia ada 3 kan? Premis 1, premis 2, kesimpulan. 3 itu 2 diberi, 1 awak isi. Itu cara kita isi ya. Itu cara kita isi. Okey. Kemudian untuk C, sambung. Kita potong jika maka juga. Potong jika maka. Okey, cari perkataan yang sama. Segi 4 PQRS. Segi 4 PQRS. Segi 4 sama. Tapi ya, dia bukan. Yang atas ini segi 4. Kenapa tak boleh? Yang atas ini segi 4 sama PQRS. Ialah telah jadi bukan. So jawapan kita yang belum kita potong segi 4 PQRS ialah poligon sekata kan? Ialah kena jadi bukan. So jawapan segi 4 PQRS bukan poligon sekata. Bukan poligon sekata. Itu jawapan kita. Itu jawapan kita untuk C. Tolong catatkan nanti lengkapkan. Jadi awak juga perlu lengkapkan soalan di muka surat 80 lah. Soalan 1 dan soalan 2, 80. Ini dua soalan dua latihan yang perlu awak lengkapkan hari inilah. Tapi jangan lupa buat ulang kaji ya. Jangan lupa buat ulang kaji untuk ujian esok Okey, so sampai C lah, kita sempat buat sampai C ya. So saya ulang muka surat 45 dan 48.
45 dan 48 muka surat dalam buku teks. Latihan 2.1B, 2.1C. Dua latihan itu awak ambil gambar dan hantar sekarang juga. Okey, sebab itu sudah siap lah. Kemudian latihan bab 3. 3.1E dengan 3.2C. Muka surat 69 dengan 79. Itu awak buat sebagai kerja rumah. Okey, itu tak ada due date lah. You buat saja. Buat saja. Masa saya suruh hantar baru hantarlah. Kalau tak suruh tak perlu hantarlah. You buat saja dua latihan ini dalam buku latihan. Okey. So yang perlu awak ambil gambar ialah muka surat 45, muka surat 48 punya latihan. Latihan bab 2 dalam buku teks. 2.1B, 2.1C. Itu dua latihan. Ambil gambar terus and then hantar sebab saya perlukan bukti untuk laporan. Okey. Dah? Okey, kemudian saya tutup paparan tu. Kalau anda masih tak sempat, boleh beritahu saya. Nanti saya boleh snapshot untuk awak lah. Kalau anda masih tak sempat. Maklumkan cikgu. Secara peribadi pun boleh. Okey, so ingat ambil gambar, hantar muka surat 45, 48 punya latihan. Dan satu lagi perkara ialah esok penting. Esok kita ada 3 waktu. Esok kita ada 3 waktu. 7:30 pagi hingga pukul 9 pagi. Masa dia awal sebab dia 7:30 mula. Jadi awak ingat anda mesti hadir sebab esok kita akan buat satu ujian. Kita akan buat satu ujian. Okey, iaitu ujian topikal bab 1 hingga bab 3. Gandungan yang akan diuji lebih kurang sama dengan ujian topikal 1, 2, 3 yang telah kita lalui. Lebih kurang bab 1 buat pemfaktoran, bab 2 asas nombor, tukar, tambah tolak, dan bab 3 inilah yang kita bincang ini. Tadi akas kontrapositif dengan satu lagi songsangan. Dan kemudian buat inilah yang premis 1, premis 2 dan kesimpulan. So ini akan kita uji pada besok. So besok 3 waktu kita akan buat ujian. Ujian. Kemudian hujung minggu ini nanti saya akan hantar satu link untuk soal selidik. Untuk soal selidik kajian saya. Nanti saya akan maklum dalam grup lah. Okey. So kalau ada soalan ke? Esok pagi kita buat ujian. Bangun awal. Besok 7:30. So kalau tak ada soalan, boleh hubungi saya bila-bila masa. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.